Saya kalau sebagai anggota parti, saya konsisten untuk mengatakan UMNO, no DAP, no Anwar. Tapi sebagai kepentingan negara, tidak menjadi masalah kepada saya untuk ini jika berlaku. Jika ianya berlaku untuk kita, khasnya ahli Parlimen UMNO yang 15 orang ni, tolaklah yang 23 orang itu, untuk memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi Taram Shah bukan bermakna Duli Menteri Agung tak dapat memilih PM baru. Dia ada kuasa. Istana Negara mempunyai kuasa mutlak untuk mencari seorang Perdana Menteri bersandarkan kehendak perlembagaan, majoritinya ada. Jadi dalam keadaan sekarang ini, semua parti politik di dalam Dewan Rakyat tidak ada yang majoriti besar. Termasuk Pakatan Harapan pun ada sekadar 88 kursi. Dan gabungannya ada dalam kurang 105 kursi. Kurang 7. Saya dah jelaskan bahawa tadi pun ada orang bertanya bagaimana. Saya percaya bahawa jika keadaan sekarang ini hanya menunggu saja. Menunggu saja. Jika Istana Negara memanggil Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim sebagai hadir ke Istana Negara, dia maknanya sudah ada sekurang-kurangnya 95% bakal Perdana Menteri. Dari itu dia kena cari 5% lagi. Kemungkinan scheme of thing ini yang dianjurkan oleh Muhyiddin ini akan berlaku. Dan antara orang yang mungkin mengambil pendekatan untuk menyokong Anwar ini ialah daripada PBM sendiri. Iaitu kata-kata dalam UMNO, kata-kata daripada PKR. Dan jangan main. PKR saya rasa tolak Azmin, yang lain saya rasa tolak Zuraidah. Tidak begitu sangat merosakkan hubungannya dengan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga yang 4 orang itu. Jadi kita tunggu dulu dalam masa ini kerana Anwar hanya memerlukan 6 ke 7 orang saja lagi. Jadi kalau 4 orang daripada Jelau, daripada Tebrau, daripada Kuala Langat, yang lari daripada PKR itu, saya rasa pada pendapat saya dia akan menyokong Anwar balik. Kerana dulu dia menyokong, mungkin ada sebab-sebab tertentu, tekanan daripada SPRM, tekanan daripada macam-macam tuduhan yang ada. Jadi sekarang ini mungkin dia mengasakan bahawa dia kena menyokong. Jadi itu yang sebab saya berkata bahawa saya kalau ditanya secara sebagai seorang pengamat politik tidak partisan, maknanya saya bukan ahli UMNO, saya nampak yang bahawa Anwar Ibrahim ini ada peluang untuk dilantik jadi Perdana Menteri kerana dia mempunyai kekuatan 105. Dan ini boleh telah pun dibuktikannya waktu dia membuat demonstrasi solidariti ahli Parlimen hari Isnin 2 minggu yang lalu. Mengikut faktanya kononnya 107, tapi apabila dibaca balik 105. Di mana Tun Dr. Mahathir pun ada di situ, Syafiq Abdal pun ada di situ, Lim Guat Eng dan jajaran DAP pun ada di situ. Jadi saya nampak bahawa tak ada kemungkinan tidak ada kemungkinan tidak di samping kata-kata PKR yang ada di dalam Parti Bersatu ialah kata-kata UMNO ni. Kerana kata-kata UMNO ini juga amat bimbang. Jika UMNO dapat bersekutu dengan kerajaan PS, membentuk kerajaan dengan tidak melibatkan diri dalam kerajaan, kemungkinan juga mereka akan panas punggung. Iaitu saya lihat bahawa keadaan sekarang ini ada kemungkinan bahawa pertambahan sokongan kepada Anwar Ibrahim itu akan bertambah dalam masa yang terdekat ini. Dan kita tidak ada pilihan lain kena menerima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bagi tempoh 2 tahun ini.
Tetapi sebenarnya bagi UMNO, kalau saya ditanya oleh orang-orang UMNO, sebagai orang di kaki lima di bawah ni, saya berpendapat bagilah peluang Anwar Ibrahim menanggung beban yang ditinggalkan oleh Mahidin Yassin dan juga mungkin daripada Dr. Mahathir. Tapi beban yang ada sekarang banyaknya adalah taik yang dibuat oleh Mahidin Yassin. Dari itu, sama ada terbuka ataupun silent, UMNO berikanlah sokongan kepada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan syarat UMNO tidak terlibat di dalam pemegang jawatan dalam kerajaan. Jadi kalau berlaku begitu, 105 campur 15, 120 kekuatan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kemungkinan bahawa Anwar boleh melaksanakan perkara-perkara membersihkan kekotoran di laman kerajaan sekarang yang penuh taik yang ditinggalkan oleh Mahidin Yassin ini. Jadi kita tidak boleh fikiran sempit walaupun kita ahli UMNO, walaupun UMNO telah memutuskan apa yang dipanggil no DAP, no Anwar. Sepatutnya kita sekarang mesti berlapang dada, kita mahu pembaharuan. Kemudian Anwar pun sudah 22 tahun, 23 tahun berjuang untuk membasmikan korupsi, kroni dan nepotisme ini, KKN ini. Itu puncanya yang beliau disingkirkan dari UMNO. Kalau tidak kerana kroni, tidak kerana korupsi dan nepotisme yang ditujukan kepada Mahathir masa itu, dia tidak disingkirkan daripada jawatan timbalan Presiden UMNO. Dan waktu itu Mahathir mempunyai kekuatan kerana tidak ada masalah politik, kerana semangat 46 pun sudah terbubar menyertai UMNO, maka dia boleh melakukan apa saja yang dia mahu masa itu. Dari itu, kita semua kena melihat benda ini untuk kepentingan negara. Saya, kalau sebagai anggota parti, saya konsisten untuk mengatakan UMNO, no DAP, no Anwar. Tapi sebagai kepentingan negara, tidak menjadi masalah kepada saya untuk ini jika berlaku. Jika ianya berlaku, untuk kita khasnya ahli Parlimen UMNO yang 15 orang ni, tolaklah yang 23 orang itu, untuk memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bagi dia peluang. Dan kita UMNO kena berfikiran cerdik sedikit. Kenapakah kita nak jadi kerajaan, demand nak jadi Perdana Menteri, nak jadi itu, kalau kita hanya sekadar mencuci jamban yang taiknya tak dipam oleh Mahidin Yassin. Untuk apa? Lebih itu, bagilah kepada insyaAllah dengan kebijaksanaan, kebolehan dan Anwar Ibrahim dengan network dia antarabangsanya, soal dia ejen CIA ke, KGB ke, apa ke, itu soal kedua. Yang kita mahu rakyat tidak lagi makan sekali sehari, rakyat tidak lapar lagi, rakyat tidur lambat memikirkan esok ada nasi tak lagi, beras lagi. Itu yang penting sekarang. Kalau tuan-tuan tengok dalam saya punya Facebook, tuan-tuan Adam, saya punya WhatsApp, tuan-tuan boleh datang jumpa saya, tengoklah berapa banyaknya saya menerima WhatsApp, minta bakul makanan, tidak ada susu, tak ada duit nak beli pampers anak, terpaksa aktif dan ortodok. Kita mesti sekarang ini ada pembaharuan politik. Pertama, anak muda sekarang. Ingatlah, kita kena ingat, apabila budak-budak muda tahu, sedar bahawa mereka akan menghadapi tangkapan, didakwa di mahkamah, akan dipanggil balai polis, mereka sanggup berhimpun lagi. Jadi soalnya sekarang, siapa yang nak sambut anak muda ini? Siapa yang nak sambut? UMNO boleh sambut anak muda ini? Anak muda UMNO ada masa demonstrasi itu? Tidak ada kan? Jadi anak muda ni atas pagar. Anak muda ini belum ada pendirian politik, tetapi dia ada kepeduliannya kepada negara kita. Dari itu, golongan generasi old man atau old guard macam saya ni, yang tahun depan 70, tentu nak melihat bahawa negara ini, bangsa kita ini, dalam keadaan plural ini, hidup aman damai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya menyerukanlah kepada semua pihak, supaya rasional.
Saya bukan menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tetapi saya selalu kata dia ada modal. Dia ada modal. 105 itu modal dia. Hanya dia tak cukup modal saja lagi. Kita selalu jumpa orang berniaga. Dia ada 30,000 nak sewa kedai. Tapi dia tak ada lagi 5,000 je. Jadi dia nak pinjam pada kita. Dia buktikan dia ada duit di bank 30,000. Tapi sewa kedai itu 35,000. Apa tindakan kita? Kalau kita ada duit, adakah kita tak nak bagi pinjaman kepada dia? Dengan harapan dia akan dapat buka kedai, ada keuntungan. Silap-silap dia tak bayar pada kita 5,000 saja. Dia bagi kita bonus. Daripada kita ada duit, terus tidak membantu kawan kita. Membantu dia untuk berniaga. Dan menteri adalah saya. Anwar Ibrahim masih hidup. Banyak lagi orang-orang Anwar ni tahu saya yang berhempas pulas melawan dia. Buat surat terbang, maki hamun dia. Dulu tak ada kumpulan WhatsApp dan sebagainya. Macam-macam saya buat. Dan Anwar tahu saya tidak minat dengan dia. Dan akhir kemuncaknya buat buku 5 dalil 50. Semua orang tahu buku itu saya yang edarkan. Saya yang tulis sebahagiannya. Walaupun almarhum Khalid namanya dalam buku itu. Jadi saya sendiri tidak takut. Kerana saya tengok dah melalui prosesnya. Di zaman PS, Anwar dah keluar daripada jail. Dia antara anggota kerajaan walaupun tidak jadi menteri. Tak ada pun dia berjumpa dengan saya, marah-marah. Jadi saya lihat dia seorang pemimpin yang rasional. Dan dia antara orang yang saya lihat sebagai contoh saya menjadi pemimpin. Jangan bermusuhan dengan orang. Kalau kita boleh bermaafan, bermaafanlah. Kalau kita boleh berbaik, baik. Politik kena lalui. Macam ada orang tidak bersetuju saya memaafkan satu lelaki yang menampar saya dengan kasut. Ajak saya duduk, kemudian dia buka kasut, dia tampar kasut. Siap merakamkan peristiwa itu. Saya tak ada soalan banyak-banyak. Tak ada nak kata membuat lecture kuliah ke, tazkirah ke. Dia kata, bang, saya nak minta maaf. Okey, saya maafkan lillahi ta'ala. Dunia dan akhirat. Tak ada apa masalah. Kerana kita orang politik. Jadi apa yang masalahnya? Dan kemudian saya memang menulis. Jadi orang ada emosi dia. Hormatilah emosi orang itu. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita semua berdoalah supaya Istana Negara akan membuat yang terbaik terhadap negara ini untuk memilih seorang calon Perdana Menteri. Janganlah dalam keadaan pandemik, rakyat tengah susah ini, kita huru-harakan lagi. Walaupun ayat ni saya pernah kata tahun 1996, saya kata, kalau saya dapatkan Tengku Razali dengan Mahathir berunding untuk mendamaikan demi kepentingan Melayu, 10 perkara dibawa oleh Mahathir diterima oleh Tengku Razali. 9 perkara diterima oleh Tengku Razali. Tengku Razali bawa kepada Mahathir 10 perkara. 9 perkara sahaja yang Mahathir mahu terima. 1 perkara itu apa? Siapa jadi Perdana Menteri? Akhirnya 9 perkara demi kepentingan Melayu, kepentingan negara, ekonomi bangsa ni hancur berderai. Kerana 1 perkara itu, siapa nak jadi Perdana Menteri. Hari ini kita kena berdamai. Perkara kalau Anwar bawa 10 perkara, UMNO bawa 10 perkara, terimalah 10 tu. Kalau antara 10 itu kata kita ni orang sikit, minoriti saja, tak apalah Anwar jadi Perdana Menteri. Jangan jadikan, saya tak boleh. Kerana saya no DAP, no Anwar. Nak jadi Perdana Menteri saya, you kena ikut saya. Tak boleh. Pada saya, kita kena rasional. Jadi saya nak haraplah, bukan saya nak kata apa, saya nak kestabilan negara ini, kestabilan politik. Cukuplah lebih kurang 16 bulan kita huru-hara di zaman pandemik dengan kesombongan, kebongkakan Mahidin yang tak mau berunding. Macam saya katakan, dia boleh terbang ke Kuala Terengganu jumpa Haji Hadi. Kenapa dia tidak terbang ke Sarawak jumpa Abang Johari GPS? Kenapa dia tak jumpa Zahid yang dekat Kuala Lumpur ni pergi berunding, merayu kepada Zahid? Apa salahnya seorang Perdana Menteri tunduk? Hari ni saya dipahamkan, saya tak nak dengar cakap dia dalam live tadi. Dia masih kata kleptokrat. Saya dah terjemahkan kleptokrat tu apa.
Orang yang menghayal membalun wang ringgit negara untuk kepentingan negara, itu kleptokrat. Kleptokrat yang paling dahsyat dalam siaran ni bukan Najib dah sekarang. Jatuh ke tangan Mahidin. Berapa bilion wang negara sekarang ini demi untuk menjaga mulut rakyat, jangan memberontak, beri habuan. Itu ini. Tetapi 32 juta dia tak boleh jaga. Itu yang dia kata angkuh sangat. Tak ada timbul masalah. Biarlah anda nak kutuk Zahid Hamidi, nak kutuk UMNO. Kalau pendirian UMNO untuk menyokong Anwar ini bagi tujuan menyelamatkan negara dan UMNO memberikan syarat yang mudah, boleh menyokong Anwar jadi Perdana Menteri, tapi kami tidak mau melibatkan diri dalam kerajaan untuk menjaga keputusan Pergo dan juga Majlis Kerja Tertinggi. Dan apabila esok adanya Pergo, keadaan dah damai, nak tarik balik ke, tidak ke, tak timbul masalah. Beri peluang kepada Perdana Menteri yang ada sekarang dengan sokongan yang kuat untuk kestabilan negara. Dan UMNO kena ingat, adakah anda sudah bersedia untuk menanggung biawak hidup sekarang? Pada saya, tak sanggupkan. Dari itu, bagi kepada Anwar. Biarlah, kalau dia berjaya selama 2 tahun atau setahun lebih, menyelesaikan masalah ini, kemungkinan waktu pilihan raya nanti, dia akan mendapat kejayaan. Kalau dia gagal, dia juga akan menghadapi risiko dia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, pandangan yang baik yang saya berikan pada petang ini, itu adalah yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada saya untuk memberikan akal kepada saya demi kepentingan umat. Tapi kalau ada yang silap, yang tak betul, itu kesilapan saya. Saya interim ini ianya mempunyai status dari segi tugasnya ialah menjalankan tugas behalf the Istana Negara, bagi pihak Istana Negara. Dia berbeza dengan KTK tadi. KTK tadi dia menjalankan tugas arahan Istana Negara. Interim pula dia menjalankan tugas bagi pihak atas tugas untuk kepentingan Supreme Commander dia, iaitu Istana Negara. Saya ulangkan lagi supaya anda jangan salah faham. Caretaker ialah menjalankan tugas dari segi kehendak-kehendak yang biasa diuruskan oleh satu kerajaan awam. Jadi caretaker ni dia kendalikanlah apa-apa masih lagi belum terbatal untuk dia menandatangani cek atau sebagainya, ataupun ada perkara yang perlu dia mendapat maklumat daripada pengurusan kanan, daripada Ketua Setiausaha Negara, Panglima Tentera, Ketua Polis Negara, daripada KSU, dia memang boleh memintakan maklumat itu. Tetapi membuat dasar tidak boleh lagi. Dia kena rujuk kepada Istana Negara. Interim ini dia tak ada kaitan dengan politik. Dia hanya menjalankan tugas dalam semi mageran, iaitu dalam bentuk yang dilihat darurat tidak diisytiharkan, tetapi seorang dilantik untuk menjadi Perdana Menteri interim. Iaitu Perdana Menteri ini juga akan bertindak dalam tugas yang khusus. Dulu Tun Dr. Mahathir pernah dilantik menjadi Perdana Menteri interim untuk berapa hari, dengan tujuan memberi masa kepada Istana Negara melantik seorang Perdana Menteri. Dan kemudian itu, apa yang berlaku sekarang ini, kalau diwujudkan jawatan Perdana Menteri interim, tentulah untuk menyelesaikan satu masalah. Khasnya dalam masalah pilihan raya. Tadi Istana Negara telah menyebut bahawa tidak mungkin pilihan raya diadakan sekarang kerana laporan Suruhanjaya Pilihan Raya jelas menunjukkan berapa kawasan pilihan raya di perangkat Parlimen dan DUN masih lagi dalam keadaan zon merah. Dari itu sukar untuk mengadakan pilihan raya yang mana jika diteruskan akan menambahkan lagi jangkitan COVID-19 ini. Jadi, Perdana Menteri bagaimana? Perdana Menteri interim menjalankan fungsinya. Dengan persetujuan yang di-Pertuan Agong, dia boleh melantik anggota sokongan dia. Dia tu kalangan menteri dan sebagainya. Sebenarnya kerajaan interim ini pernah berlaku di Malaysia.
Tapi kita tidak melihat dari segi sudut itu. Iaitu waktu Mageran ditubuhkan. Waktu Mageran ditubuhkan, kita ada pengarah Mageran. Sehingga mesyuarat kabinet diperbuat dalam formaliti saja. Tetapi semua tanggungjawab itu dibuat oleh pengarah Mageran, iaitu almarhum Tun Abdul Razak. Jadi Tun Abdul Razak sebenarnya Perdana Menteri interim sehingga darurat tamat, walaupun ada Perdana Menteri masa itu, iaitu Tengku Abdul Rahman. Sebab kalau tuan-tuan pergi balik kepada tahun 69, ke semua anggota kabinet yang ada di dalam Mageran itu tidak pernah mengangkat sumpah jawatan sebagai menteri terlepas peristiwa 13 Mei. Mereka adalah menteri timbalan Perdana Menteri waktu sebelum pilihan raya 69 dalam keadaan caretaker government. Tetapi kerajaan masa itu, iaitu zaman kerajaan perikatan, maka diisytiharkan darurat, maka Tun Abdul Razak mempunyai kuasa penuh melalui kuasa Mageran itu, Majlis Gerakan Negara. Tun Razak itulah sebenarnya Perdana Menteri interim, iaitu menjalankan tugas untuk mengamankan negara ini, kembalikan balik demokrasi dan sebagainya. Dan Tengku hanya memegang jawatan Perdana Menteri tetapi tidak mempunyai bidang kuasa yang boleh melangkaui kuasa-kuasa Majlis Gerakan Negara. Kerana semua menteri yang terlibat kena mematuhi arahan daripada pengarah Majlis Gerakan Negara. Dan itu jelaslah bahawa soal kerajaan interim ini pernah berlaku. Jadi kalau berlaku hari ini, hanya perbezaannya diadakan bukan waktu darurat, tetapi undang-undang darurat itu masih lagi, ordinan darurat itu masih berjalan. Kalau dilantik Perdana Menteri, ianya bersesuaian dengan undang-undang darurat tersendiri, yang mana perlukan seorang komander ataupun seorang pengarah dalam keadaan ini. Yang sekarang kita hadapi ini. Kerana undang-undang itu masih lagi berjalan selama 6 bulan kerana tidak dimansuhkan di dalam parlimen, dan kemungkinan besar nanti kalau parlimen bersidang dia akan menjadi akta dan terus berjalan untuk selama-lamanya selagi tidak dimansuhkan. Okey?